Dan saya akan mutekan dulu, melainkan kalau ada tuan-tuan perempuan nak bertanya boleh unmutekan mikrofon, ya. Kalau tidak kita fokus kepada pembelajaran untuk mengenal kalimah-kalimah yang kata terbitan daripada Qaf Waw Lam, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama memulakan perbincangan kita dan perkongsian kita untuk merapatkan diri kita kepada kalimah-kalimah Al-Quran sehingga kita memahami untuk menghayati, ya, kalimah-kalimah itu. Saya kongsikan terus sekarang ni qurancorpus.com dengan senarai-senarai kalimah yang dibangunkan daripada Qaf Waw Lam, dan kita sebelum ni telah hari Jumaat lepas kita mengupas ayat yang ke surah Muhammad, ya, surah Muhammad ayat ke-30, ya. Ada dua surah Muhammad, 47 tu surah Muhammad ayat 21 dan ayat 30, ya, di mana kalimah yang dibahaskan ialah wa qaulun dan juga al-qauli, ya. Al-qauli, ya. Hari ini kita menyentuh bil qauli. Kalau kita tengok al-qauli, bil qauli, min qaulin, ketiga-tiga ni adalah kalimah yang mengambil i'rab majrur, ya, majrur. Tiga-tiga tu majrur, cuma pembentukan dia sedikit berbeza di antara kalimah al-qauli, bil qauli dengan min qaulin, ya, min qaulin. Okey. So apa yang menyebabkan perbezaan inilah konteks dia lah. Konteks penggunaan kalimah di dalam ayat itu. Yang ini adalah dalam bentuk idhafah. Yang ini adalah dalam bentuk jar wa majrur dengan kalimah qauli ini adalah dalam ma'rifah, ya, dengan ma'rifah. Maka dia tidak mengambil tanwin, ya. Tidak mengambil tanwin kerana dia isim yang ma'rifah. Okey. Di sini min qaulin juga jar wa majrur. Kaedah dia sama dengan bil qauli kerana bi adalah harfun jar, min juga adalah harfun jar, ya. So cuma bezanya ialah di bawah sini qaulin adalah digunakan dalam bentuk nakirah, bukannya ma'rifah. Tidak ada alif lam ta'rifah, jadi dia bertanwin, ya, qaulin. Yang ni pula al-qauli, ya, al-qauli. Itu beza, ya. Okey, cuba kita tengok ayat 49 Al-Hujurat, ya, Al-Hujurat. Tepikan sikit sini. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'di, ya. Saya rasa kita sudah bincangkan yang ni Jumaat yang lepas, ya. Iaitu adalah larangan Allah kepada
sahabat-sahabat Nabi ketika bersama Nabi itu, Allah kata janganlah tinggikan suaranya, ya. Tinggikan suara sehingga melebihi suara Rasulullah. Itu maksudnya janganlah buat seperti mana biasanya kalau kamu bersama kamu, itu maksud dia kajah riba'dikum li ba'd ini, kalau kamu bersama kamu tinggikan suara, ya, cakap kuat-kuat, tapi dengan Rasulullah jangan melebihi, ya. Itu maksud dia tu. Okey, kita terus ke ayat surah ke-50, ya. Surah 50 adalah surah Qaf, ya, surah Qaf di sini, ya. Qaf iaitu qaulin. So dalam ayatnya ialah ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. So kalimah qaulun ialah kalimah yang keberapa? Ini kalimah ma, kalimah yang pertama, ini kalimah yang kedua, ini kalimah yang ketiga. So ini adalah kalimah yang keempat, ya. So bermakna di dalam ayat 18 surah Qaf ni 50 adalah surah Qaf ayat 18. Qaulin adalah kalimah yang keempat, ya. Kalimah yang keempat. Okey, so kita boleh lihat kenapa dia qaulin, kerana ada harfun jar min, ya. So min qaulin, okey, jar wa majrur. So asal min ialah min baris bawah nun yang sukun, itu asal dia, ya. Tetapi dalam konteks ini bila min berjumpa dengan huruf qaf, jadi min tu, nun tu tidak ditandakan sukun, ya. Jadi sukun nun tu tidak ditandakan dalam tulisan, ya. So bila sesuatu huruf tu tidak ditandakan sukunnya, bermakna dia tidak dibacakan dengan izhar lagi, ya. Kalau dia bertanda sukun, bermakna dia dibacakan secara izhar, melainkan dua huruf iaitu waw dengan ya, ya. Waw dengan ya kita bacakan secara lin, iaitu sebagai contoh waw sinilah, waw kita baca dengan lin, sifat lin, ya. Ya pun kita baca sifat lin. Tetapi huruf-huruf lain apabila disukunkan, contohnya lam di sini, bermakna kita izharkan dia. Izhar tu bermaknanya kena baca dengan makhraj dan juga sifat yang jelas. Bila kita kata bahasa jelas tu apa dia? Baca, bunyikan makhraj dengan sifatnya, ya. Kena baca dengan sempurna supaya sebutannya jelas. Itu yang dimaksudkan jelas, ya, izhar. Okey. So di dalam konteks nun, dia adalah nun yang sukun, tapi dia tidak ditandakan sukunnya kerana dia telah disembunyikan, ya. Dia nun ni makhraj dan sifatnya disembunyikan di dalam huruf qaf, melainkan satu sifat saja yang tinggal, iaitu sifat dengung, ya, dengung saja, ya. Nun tu ada berapa sifat? Kalau nun yang sakinah dia ada 6, 7, ada 5 sifat mendatang, 5 sifat berlawanan dan 1 sifat mendatang, iaitu sifat dengung, ya. So dia ada 6, so sifat lain disembunyikan, ya. Makhraj dan sifatnya disembunyi dalam huruf qaf, ya. Hanya yang tinggal adalah sifat dengung yang kita bacakan sepanjang 2 harakat, ya, 2 harakat, dengung 2 harakat untuk mengambil huruf qaf, ya. Dan pada masa yang sama apabila mengambil huruf qaf tadi,
maka dengung tu hendaklah ditinggikan, ya. Hendaklah ditinggikan kerana apa? Qaf ni ada huruf yang bersifat isti'la, ya, yang bersifat isti'la. Jadi untuk isti'la maknanya meninggikan. Jadi untuk mengambil huruf qaf tu kena tinggikan dengung tu, ya, sebelum untuk mengambil huruf. Kita baca miu, itu meninggikan qaulin, tinggikan dengung tu, jangan min qaulin. Kalau min qaulin tu tak ada sifat isti'la dia, ya, so tinggikan dia qaulin, ya. Itu yang bersabit dengan kalimah yang kita bincangkan sekarang, iaitu qaulin dari aspek dari aspek nahu, dari aspek sorof dia, dan juga dari aspek tajwid, ya. So Al-Quran tajwid, nahu, sorof kena belajar secara integratif, ya, sekali, package sekali. Jangan belajar tajwid saja, tak cukup. Dan jangan belajar nahu saja, tak cukup. Ya, belajar sorof saja tak cukup. Dia kena package tiga-tiga tu supaya pengenalan kita kepada kalimah tu kemas, ya. Jadi so apakah konteks kalimah ni, ya? Ma yalfidhu min qaulin. Ma ialah harfun nafiyah, ya. Harfun nafiyah maknanya tidaklah. Tidaklah. Yalfidhu, tiga huruf akar dia adalah lam, fa dengan dha, lam dengan fa dengan dha, ya. Kita Melayu pun kita pun cakap menggunakan kalimah tiga huruf akar ni, kita kata apa? Lafaz, ya. Ya, lafaz, kita kata lafaz tu daripada sinilah, ya. Ya, lafaz tu ialah lafzun, ya. Yalfidhu maknanya tidaklah dilafazkan. Itu dia, ya. Tidaklah dilafazkan ataupun tidaklah melafaz, seseorang itu tidaklah melafazkan min qaulin, daripada sesuatu perkataan ataupun percakapan, ya, ya. Tidaklah seseorang itu melafaz, bercakap, berkata, ya, ucap dan sebagainya daripada sesuatu perkataan ataupun apa-apa perkataan dan ucapan, illa, melainkan. Illa adalah harfun hasrun, ya. Harfun hasrun ialah ataupun harfun istiqnas, ya. Istisna, istisna, istiqnas, kadang dia bercampur, ya. Istiqnas, okey. Iaitu kecuali, ya, melainkan, ladaihi, di sisinya, ya, ladaihi, di sisinya. Hi ni siapa? Sesiapa yang, ya, sini tadi, ya, yang melafazkan sesuatu perkataan tu, melainkan di sisinya raqibun, ya. Raqibun ni ialah seorang pengawas, ya. Kita tahu raqib ni ialah malaikat lah, ya. Malaikat yang sentiasa mengawasi kita, mencatat apa yang kita lakukan dan kita nyatakan, termasuk kita niat pun dah, ya, dah dicatatkan, ya. Itulah kerja malaikat raqib, ya. Iaitu malaikat yang mengawasi kita, ya. So maknanya kita mengetahui, ya, kehidupan kita ni sentiasa diawasi, ya, oleh malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk mengawasi segala perbuatan dan perlakuan kita yang dicatatkan di dalam kitab yang nyata, ya. Dan kita akan dipersoalkan nanti di akhirat dengan apa-apa yang kita lakukan, ya. Jadi raqibun atidun, raqibun atidun ialah
apa isim atidun adalah isim sifat kepada raqibun. So apabila raqibun mengambil ba tu mengambil dhammah tanwin, ya. So dhammah tanwin bermakna kalimah raqibun ini adalah bentuk nakirah yang marfu, ya, nakirah yang marfu. Jadi isim sifat dia pun semestilah mengikut raqibun adalah mausuf kepada atidun. Ya, so itu konstruk, ya, pertalian di antara raqibun dengan atidun, ya. So bila ada pertalian isim sifat dengan mausufnya, so perlulah kita bahaskan dia sekali, ya, bincangkan dia sekali dan kita bacakan dia sekali, jangan kita pecahkan, ya. Kalau kita apa-apa hal kita tak cukup nafas kata perlu berhenti ke, jangan berhenti di raqib ni, ya. Dia tergantunglah, sebab raqib ni adalah diterangkan sifatnya dengan kalimah atidun, ya. So bacakan sekali, ya. So itulah pertalian di antara raqibun dengan atidun, ya. So maknanya ayat ni mengatakan apa? Tidaklah seseorang itu berkata daripada apa-apa perkataan melainkan di sisinya, di sampingnya ada seorang pengawas, ya, iaitu malaikat raqib tu yang sentiasa atidun, sentiasa bersedia, ya, bersedia untuk mencatatkan, ya, segala yang dicakapkan itu, ya, dan juga segala yang diperlakukan oleh seseorang itu, ya. So maknanya risalah ayat ni nak beritahu kita segala percakapan kita dan perbuatan kita sentiasa diawasi oleh malaikat yang diutuskan oleh Allah yang sentiasa bersedia, ya, untuk mencatat amalan kita, ya. So jadi dengan pengetahuan tu bermakna kita akan sentiasa berhati-hati, ya, berhati-hati untuk mengatakan sesuatu. Maknanya kita fikir dulu, ya, fikir dulu baru buat. Jangan buat dulu tak fikir, ya, kemungkinan apa yang kita ucapkan dan kita lakukan tu mungkin tersilap, ya. Kita tidak menggunakan akal dan fikiran kita, jadi salah perbuatan itu, ya, maka dia juga dicatat, ya. Jadi lebih baik ialah kita fikir dulu sebelum mengucapkan sesuatu. Kalau kita nak mengucapkan, bercerita pasal kawan kita sebagai contoh, kalau cerita tu tidak baik, jadi fikir dulu, ya, jangan kita lepasnya ikut hawa nafsu, ikut sedap mulut dan nanti kita lepas cakap. Jadi ya, perkataan itu adalah dicatat oleh, ya, malaikat raqibun, maknanya seorang pengawas yang sentiasa bersama kita, ya. Itu perkongsian qaulin dalam konteks ayat ni. So bermakna sambil kita mengenal kalimah tu, kita juga belajar macam mana nak mengenal kalimah-kalimah lain di dalam ayat tu, dan kita lihat kalimah qaulin macam mana dia diletakkan dalam konteks ayat itu dan memberikan makna yang bersesuaian, ya. Itu peringkat pertama, ya. So peringkat yang kedua besok, kalau kita sudah faham, kita hafal dia. Ya, kita sudah mengenal kalimah, kita sudah mengenal makna dia tu, kita hafal ayat ni supaya dia sentiasa menjadi panduan kepada kita dan kita boleh bawa ayat ni ke mana sahaja, ya. Kita jumpa kawan kita di ofis, pejabat, kita boleh berkongsi ayat ni, ya, dengan rakan kita, ya. Tak banyak pun, ya, kalimah dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 ya. So untuk menghafal sesuatu ayat tu bukannya banyak ayat yang menjadi cabaran pada kita ya. Banyak kalimah atau panjang ayat tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya kalau kita tidak faham. Apabila kita sudah faham, kita boleh susun balik kalimah-kalimah itu ya, dan kita boleh menghafaznya dan memahami ya, yang kita boleh membacanya serta menerangkan ya, ayat tu semula sebab kita sudah kenal kalimah-kalimahnya ya. Dalam konteks ini kalau kita tak tengok pun kita boleh ya, kita boleh susun balik kalimah tu mengikut cerita dia. Ceritanya apa? Ialah Allah kata ya, tidaklah seorang itu melafazkan sesuatu percakapan. Jadi ayat dia apa? Ma yalfidhu min qaulin. Ya, itu cara kita menghafaz ayat Quran. Ma yalfidhu min qaulin. Itu awalan dia ya. Lepas tu lagi apa ceritanya? Allah kata melainkan. Melainkan kita pun sudah tahu iaitu illa. Ya, melainkan ialah illa. Lepas tu melainkan apa? Allah kata ada di sisinya. Ada di sisinya apa? Ladaihi. Ya. Ada di sisinya ialah ladaihi. So siapakah yang di sisi ialah raqibun. Raqibun. Dan raqibun tu ada sifat dia. Bacakan sekali iaitu raqibun atid. Ya. Raqibun atid. Nampak ya? Itu cara kita menghafaz ayat Quran sebab kita dah kenal kalimah, kita tahu cerita dan maknanya. Cerita dan makna tu yang akan membantu kita untuk menghafaz ya, ayat-ayat Al-Quran. Dan bila kita menghafaz tu sebenarnya kita sudah pun mengetahui, mengenali kalimah tu daripada konstruk dia, daripada ijaan dia, daripada tanda-tanda yang digunakan bagi setiap huruf tu ya. Di dalam minda kita sebenarnya nampak ayat ni. Itu tahap hafazan yang kita nak lakukan ya, bukannya hafalan. Hafazan dengan hafalan adalah dua perkara yang berbeza ya. Ramai di anak kita dia hafal ya, dia baca ayat ni banyak kali ya, tapi makna tak tahu. Itu dipanggil hafalan. Ya, dia baca 20 kali dia boleh hafal di bibir. Tetapi kalau dia tanya apa makna yalfizu, dia tak boleh terangkan. Apa maknanya raqibun dengan atid, dia tidak boleh terangkan. Itu dipanggil hafalan. Kita tak mahu ayat Quran ni hanya setakat hafalan. Hafalan sudah bagus, tetapi lakukan yang lebih bagus iaitu hafazan. Dinamakan hafazan itu apa? Ya, proses pemeliharaan. Itu dinamakan hafazan. Hafalan ni saya pun belum jumpa lagi sama ada dia daripada perkataan Arab ke ataupun saya rasa Melayu lah, tak jumpa lagi Arab dia. Arab dia sebenarnya hafazan, dia tak ada hafalan ni. Ya, tetapi kebanyakan kita banyak menghafal. Ya, bukannya menghafaz. Ya, dua perkara yang berbeza. Ya, hafazan maknanya kita tak tengok ni, kita boleh kupaskan setiap kalimah tu ya. Ma yalfidhu min qaulin. Ma tu ialah harfun nafiyah. Yalfidhu tu adalah fi'il mudhari' maklum, wazan satu, mufrad muzakkar marfu'. Sebagai contoh ya. Kita boleh menerangkan kalimah tu. Min qaulin adalah jar wa majrur yang terdiri daripada harfun jamin bermakna dari. Qaulin adalah isim masdar muzakkar mufrad yang majrur yang bermakna sesuatu perkataan ataupun sesuatu perucapan. Illa ialah harfun istiqnas, iaitu harfun pengecualian ataupun harfun hasrun ya, kecuali ataupun melainkan ladaihi ya, ladaihi
asalnya hu, tetapi di belakang isim domir, ya, isim domir yang ini dipanggilkan isim domir muzakkar mufrad, ya. Apabila huruf sebelumnya ya yang mati, so isim domir muzakkar mufrad mesti mengambil baris bawah, ya. Kita tak boleh baca ladaihu, kena baca ladaihi. Itu kaedah, ya. Kalau huruf sebelumnya baris atas ataupun baris hadapan ataupun sukun selain pada sukun ya, kita maka isim domir ni akan mengambil baris hadapan, ya. Dalam konteks ini dia adalah ya yang sukun, so dia tidak boleh mengambil hu, dia kena mengambil hi, ya. So ladaihi, ya. Dan raqibun adalah pengawas dalam bentuk isim nakirah, ya, isim nakirah yang mufrad, muzakkar dan marfu'. Raqibun, dan semestinya lah isim sifat dia atidun juga mengikut ciri-ciri raqibun, sebab dia isim sifat dan pertalian ni kita panggilkan apa? As-sifah wal mausuf, ya. As-sifah tu isim sifat atid dengan mausufnya raqibun. Ada 4 aspek, ya, bila kita melihat isim sifah dengan mausuf yang perlu diikuti. So kaedah ikuti tu kita panggilkan ittiba', ya, ikutan. Apa yang diikutkan ialah pertamanya, kalau sini nakirah, so di sini mesti juga nakirah. Bermakna ditandakan dengan dhammah yang tanwin, so isim sifat dia juga huruf terakhir itu ditandakan dengan dhammah yang bertanwin, ya. Yang keduanya ialah gender dia, ya, al-jinsu, gender, ya, jenis dia, ya. Dalam Arab gender dipanggil jinsu. Sini adalah muzakkar, jadi isim sifat dia kena juga muzakkar, ya. Macam mana kita nak mengenal tanda muzakkar? Dia tidak ada tanda-tanda muannas. Tanda muannas ada 3, sama ada dia mempunyai ta marbutah ataupun alif maksurah ataupun alif mamdudah, ya. So 3-3 tidak ada. So kita tahulah kalimah ni menunjukkan dia satu kalimah yang muzakkar. Jadi di sini pun kena muzakkar jugalah, ya. So di sini lihat atidun, dia tidak ada ta marbutah, tidak ada alif maksurah dan tidak ada alif mamdudah. Mana inilah penulisan secara muzakkar, ya. So sini muzakkar, sini muzakkar. Dan raqibun dari segi bilangan dia singular, ya. Raqibun ni adalah kalimah yang mufrad, yang ni pun mufrad. Mufrad mana singular, satu lah, bukannya 2, bukannya ramai, ya. Itu aspek yang ketiga dalam konteks ittiba' tadi. Dan yang keempat ialah i'rab. Ya, i'rab dia apa? Bila dia mengambil baris hadapan, tak kira sama ada tanwin ataupun tidak bertanwin, tetapi dalam konteks ni bertanwin. So dia baris hadapan menunjukkan kalimah raqibun, iaitu kata nama yang marfu'. So bila mausul dia marfu', jadi isim sifat dia pun kena juga marfu', ya, marfu'. Iaitu dengan mengambil dal tu mengambil baris hadapan, dhammah juga, itulah tanda marfu', ya. Cuma kita ambil kesempatan sikit saja, ya, iaitu terdapat 2 tanwin di sini, ya. 2 tanwin dhammah. Lihat bentuk dia, ya. Yang ni biasanya orang Melayu panggil apa? Tanwin 69. Ya, 69. Tapi sebenarnya bukan 69, ya, tapi tak apalah. Ya, kita nak menyenangkan pengenalan, kita kata tanwin 69, yang ni 90
ya. So bukannya 69 dengan 99 tu yang pentingnya. Yang penting ialah yang ini kita panggilkan tanwin yang selari. Yang ni tanwin tidak selari. Itu yang lebih penting, ya. 69 dengan 99 itu hanya teknik untuk mengenal, ya, mengenal tanda itu. Tapi yang lebih penting ialah ba ni mengambil tanwin yang selari dan di sini mengambil tanwin yang tidak selari, ya. Kenapa dalam Al-Quran kadang-kadang digunakan tanwin yang selari dan tanwin yang tidak selari? Itu bersangkut paut dengan hukum tajwid, ya. So secara ringkasnya untuk membantu kita senang saja. Apabila dia membabitkan hukum izhar halqi, ya, izhar halqi yang membabitkan 6 huruf, ya, hamzah, ha, ain, ha, kha dan ghain. Ya, apabila tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ni, maka hukumnya adalah hukum izhar halqi. Ya, so bila izhar, so dia akan mengambil tanda selari, ya. Kita panggilkan tanwin selari, ya. Ya. Di manakah contoh tanwin selari yang lain? Di sini. Tengok. Qaulin, lepas tu bertemu dengan hamzah. Hamzah ni adalah apa? Harfun halqu, huruf halqu, ya, al-halqu. So dia akan menyebabkan hukum izhar halqi. So kena mengambil tanwin selari. Ini kasrah selari ditulis dalam bentuk ni, dhammah selari ditulis dalam bentuk 69. Ya. Jadi bermakna atidun, dun ni ialah tanwin yang tidak selari. So bila tidak selari bermaknanya dia bukannya izhar. Kalau dia bukan izhar bermakna dia boleh jadi membabitkan hukum idgham ataupun ikhfa dan juga iqlab. Tapi iqlab biasanya dia akan ditukarkan mim mati lah, mim kecil. So ya, dia tidak termasuk iqlabnya. So ini sama ada idgham, iaitu idgham ma'al gunnah dan juga idgham bila gunnah dan juga hukum ikhfa hakiki. So dia akan dituliskan dengan tanwin yang tidak selari. Itu cara kita mengenalnya, termasuklah tanda-tanda tanwin di dalam ayat-ayat Al-Quran dan kalimah-kalimah Al-Quran, ya, supaya kita mengenal kalimah tu dengan baik sekali, ya. So lepas ni saya kata puan-puan, tuan-tuan semua boleh dah tahu makna tu, dah kenal kalimah tu, hafal ayat ni, ya. Apa dia? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, itulah kalimah lain dan kita boleh menerangkan, iaitu tidaklah seseorang itu bercakap ataupun mengucapkan satu perkataan ataupun ucapan melainkan ada di sisinya seorang pengawas, ya, iaitu malaikat tu yang sentiasa bersedia untuk mencatatkan percakapannya. Itulah, ya, tanpa kita lihat ayat tu sebenarnya kita sudah boleh membahaskan, ya, mengupaskan ayat-ayat itu, termasuklah kalimah-kalimah qaulin yang kita pelajari sekarang, insya-Allah, ya. So sudah 7.50 kita boleh sudahi perkongsian kita setakat ni, dan kita akan sambung lagi besok hari kepada ayat yang seterusnya, ialah masih lagi surah Qaf ayat 29, yang mana Allah kata ma yubaddalul qawlu. Sekarang mengambil yang marfu' pula, ya. Yang mengambil marfu' pula, isim masdar makrifah yang marfu' ladayya, sama ni ladai yahui, ini ladayya bermakna ini kalimah yang sama ni, ya. Cuma dia punya mudhafun ilaih saja yang berbeza, ya. Ini ladaihi
Sini ladayya, ya. Wa ma ana bidhallamin lil abid, ya. So insyaallah kita akan kupas, ya, kalimah ni dan ayat ni besok pagi insyaallah, ya, dengan izin Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. So lepas ni berhafal. Pendek je ayat tu, ya, tak panjang, ya. Tak banyak, 8 saja kalimah dia. Dengan kita mengenal dan memahami makna tadi, kita susun balik satu-satu supaya ayat tu kita simpan dia bersama kita. Kalau kita tak simpan bersama kita, dia akan simpan dalam Al-Quran yang biasanya kita simpan kat rumah, ya. Kita tinggalkan kat rumah, ya. Jangan-jangan kita bawa bersama. Sebab itu tujuan kita memahami itu supaya isi kandungan Al-Quran tu kita bawa dia bersama. Maknanya sepatutnya manusia ni menjadi apa orang kata living Al-Quran, ya. Al-Quran tu berada sentiasa dengannya dan dia boleh berkongsi dengan rakan-rakan dia, ahli keluarga dia apabila mereka bersama. Maka tersebarlah, ya, ilmu Al-Quran tu secara berterusan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.